العالمين القائل قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسول الله حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده أما بعد. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada seluruh para penonton yang mengikuti Tadabbur Center di pagi 19 Ramadan Al-Mubarak pada pagi ini. Dan istimewa pada pagi ini kita akan bawa kepada saudara-saudari semua Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ya, ada persamaan nama ayah nampaknya. Ya, saya Syahri Abdul Rahman akan menemani Dr. Zaharuddin Abdul Rahman untuk mengupas satu topik yang saya anggap ramai tertunggu-tunggu. Topik seperti ini di waktu perintah kawalan pergerakan, di waktu semua orang sedang merenung masa depan. Dan insya-Allah topik kita pada hari ini adalah ibrah dari strategi Nabi Yusuf alaihi salam menghadapi musim gawat. Ya, semua rakan-rakan diharapkan dan disarankan untuk bersama dengan mushaf Al-Quran ataupun aplikasi Quran bersiap sedia dengan surah Yusuf ayat yang ke-47, ya, insya-Allah. Jadi kita bersama dengan Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Kaifa haluka Ustaz? Bikhair, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, syukur. Syahri, apa khabar? Anak-anak sihat Ustaz. Alhamdulillah. Mujulah dapat kita on air selepas beberapa masalah teknikal dapat diatasi. Mohon maaf atas kelewatan kepada semua rakan-rakan yang setia menunggu. Dan pada untuk maklumat rakan-rakan yang saya kira Dr. Zaharuddin sudah tidak perlu diperkenalkan, namun tidak boleh dinafikan mungkin ada yang kenal Ustaz sekadar pakar ekonomi Islam, tetapi Ustaz dulu belajar mana mungkin tidak diketahui. Jadi antara tujuan Tadabbur bersama Murabbi ini, ya, antara tujuan kami adakan siri ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat, ya, para asatizah, ya, para ulama, mereka sebagai sumber rujukan kita dalam pelbagai permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Ini antara tokoh-tokoh yang boleh kita ambil sebagai rujukan, insya-Allah. Untuk makluman, Ustaz Zaharuddin memperoleh sarjana muda di Universiti Malaya dalam bidang usuluddin, tafsir. Kemudian Ustaz melanjutkan master dalam bidang fiqh dan usul fiqh di Universiti Yarmouk dan menyempurnakan doktorah ataupun PhD beliau di dalam bidang kewangan Islam di Wales, United Kingdom. Untuk makluman, semua Ustaz juga adalah presiden kepada Multaqa Asatizah dan Duat Mursyid yang diinspirasikan oleh Al-Alamah Al-Ustaz Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah. Jadi tanpa membuang masa, saya memberikan ruang yang sebanyak-banyaknya majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Falyatafaddal mashkuran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Syahri dan rakan-rakan daripada Tadabbur Center yang menjemput saya untuk bersama-sama pada hari ini, dan juga kepada seluruh para penonton yang bersama-sama dalam live streaming di Tadabbur Center yang juga saya pancarkan ke Facebook Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan gunakan dalam 30 minit insya-Allah untuk cuba menghuraikan dan mentadabburkan ayat berkait dengan surah Yusuf ayat yang ke-47, 48 dan 49, ya. Yang mana ringkasannya adalah takbir ataupun takwil mimpi Nabi Yusuf alaihi salam terhadap mimpi raja, ya, mimpi raja yang mimpi bahawa 7 ekor lembu kurus pemakan 7 ekor lembu gemuk, dan kemudian nampak ada 7 tangkai kering dan 7 tangkai yang hijau sihat segar bugar, ya. Lalu tidak dapat dipahami oleh raja pada ketika itu. Lalu ditanyakan dan akhirnya sampai, pendek ceritanya, sampailah ke pengetahuan Nabi Yusuf alaihissalam dan baginda telah memberikan takwilannya. Lalu apa yang kita nak bincangkan hari ini adalah
dalam ayat yang ke-47 adalah takwilan yang disebutkan ataupun panduan yang disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Yang mana kalau kita pergi ke ayat 47 dulu, qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. So kita pergi satu demi satu dulu. Qala telah berkatalah Nabi Yusuf, iaitu menjawab kepada apakah maksud mimpi tadi itu. Tazra'una, iaitulah kamu hendaklah menanam. Kamu tazra'una ditujukan kepada jamak, iaitulah kepada ramai, kepada rakyat jelata, kepada raja dan kepada rakyat, kedua-duanya sekali. Sab'a sinin, iaitulah 7 tahun. Da'aba, iaitulah kal'adah, seperti biasa, dan juga ianya membawa maksud al-istimrar wal al-mudha'af, dan juga berganda-ganda, usaha yang kuat, ya. Fama hasadtum, maknanya dalam 7 tahun itu hendaklah kamu bertani dengan gigih, dengan gigih. Kemudian fama hasadtum, dan apa-apa yang kamu dapat hasil daripada yang kamu ketam, ya, iaitu yang kamu tuai dalam tempoh 7 tahun itu, fadharuhu, maka hendaklah kamu tinggalkan nya itu adalah hasil sekali, fi sumbulihi, tinggalkan hasil itu di dalam tangkainya, ataupun dalam bahasa Malaysia bulir, di dalam bulir. Dia ada bulir padi, ada bulir gandum, tetapi konteks ayat ini tuju kepada bulir gandum pada kebanyakan para ulama kata, sebab ia keadaan di Mesir pada ketika itu. Kemudian illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali sedikit saja dari sebahagian apa yang kamu semua makan. Okay. So jadi untuk mudahkan bahasanya, Nabi Yusuf berikan gambaran apa yang kamu kena lakukan sebagai reflect daripada mimpi tadi tu, yang menunjukkan bahawa akan datangnya 7 tahun yang baik. Kemudian lepas 7 tahun yang baik tu akan datang 7 tahun yang kemarau, bermasalah. Atas sebab itu, kemudian selepas itu akan datang hujan yang lebat, yang mencurah-curah, membawa rahmat dan menumbuhkan tumbuhan dan menghasilkan begitu banyak hasil-hasil yang baik. Tapi dua yang pertama dulu. Yang pertama iaitulah oleh kerana untuk kita hadapi keadaan kemarau 7 tahun akan datang ini, daripada mimpi itu punya takwilan, kita kena bersedia. So bersedia dengan apa? Dengan menambahkan usaha pada waktu hasil sedang bagus, pengairan sedang bagus, kita tambahkan usaha untuk bertani, untuk membuat reserve bekalan makanan kita, ya. Kemudian yang kedua disebutkan kat sini juga, reserve itu pula ada teknik dia. Dia bukan boleh buat macam biasa. Lepas kita tuai, kita keluarkan dia daripada bulir dia, ataupun daripada dia punya bulir lah, daripada dia punya pohon dia. Kemudian tidak. Sebab dulu kalau ikut dalam mufassirin sebut, kalau biasanya disebutkan bahawa kalau dia dah dikeluarkan daripada tangkai dia, kemudian daripada dia punya macam dia punya bulir tu, dia akan letakkan, timbunkan. Maka bila dia bertimbun tarakum di antara satu sama lain, dia akan dimasuki ulat dan rosak, ya. So jadi teknik penyimpanan kena ada. Kemudian yang ketiga daripada ayat ni juga, illa qalilan mimma ta'kulun, iaitulah nak sebutkan kamu kena berusaha bertani dan menuai sehingga kamu melepasi tahap keperluan consumption kamu. Consumption tu maksudnya apa yang kamu makan, kan? Apa yang kamu makan, katalah kita ada, katalah di satu tempat tu ada 1 juta orang. So kita kena hasilkan makanan yang cukup melebihi daripada 1 juta. Itu satu. Yang kedua, kita 1 juta tapi kita makan sebagai persediaan, kita makan kurang sikit. Untuk 750,000 orang punya makanan tu cukup untuk 1 juta orang.
Sebagaimana disebutkan dalam beberapa tafsir, sampaikan dirujukkan bahawa Nabi Yusuf, dia kalau makan untuk 2 orang, dia makan sebahagian sahaja. Dia makan sebahagian, itu sebahagian lagi dia simpan. Dia menunjukkan macam mana cara dia. Maknanya cara makan biasa kita pun diubah menghadapi masa gawat yang akan sampai. Okey, so jadi daripada ayat 47 ni saja kita simpulkan. Okey, yang pertama sekali iaitulah Nabi Yusuf alaihissalam mengajar kita teknik menghadapi kegawatan yang sesuai sangat dengan keadaan kita dalam COVID dan PKP ni. Sebenarnya iaitulah kita memang sedang dalam kegawatan. Yang kedua, kerajaan ataupun dalam konteks ini Nabi Yusuf adalah kerajaan pada ketika itu kan, dengan raja itu adalah kerajaan, adalah ketua, pemimpin, mesti bersifat transparan, memberitahu kepada rakyat bahawa kita akan menghadapi zaman gawat ataupun situasi gawat ekonomi, supaya persediaan dapat disediakan bukan oleh individu dan official government ataupun pemerintah saja, tapi semua. Sebab itulah dalam tafsir Al-Tabari, dalam tafsir Qurtubi dan sebagainya, termasuklah tafsir-tafsir moden sikit macam Ibnu Ashur, Ibnu Atiyah pun ada sebut, maksud tazra'un itu penting. Tazra'un iaitulah jamak yang merujuk kepada benda ni takkan boleh dibuat kecuali dengan kerjasama semua pihak. Kalau tak ada kerjasama semua pihak, akan gagal. So ini bermakna kena diwar-warkan dan dihebahkan kepada rakyat bahawa kita akan menghadapi situasi gawat. So itu strategi Nabi Yusuf yang pertama, kita kena kongsi. So macam kita sebagai ketua keluarga, kalau kita ketua keluarga, kita kena potong gaji setengah bulan. Kan gaji kita dulu ni kita kena potong separuh. Kita kena terus terang pada anak-anak, pada isteri, pada suami. Jangan senyap, itu nak kena malu, tak betul. Begitu juga dengan pemerintah di peringkat negeri, pemerintah di peringkat negara, kena berterus terang dengan rakyat, dengan ahli keluarga bahawa kita kena potong, so kita kena standby. Baik, kemudian yang kedua, pengajaran yang kedua, iaitulah ayat ini tujukan kepada pertanian, hasil pertanian yang merupakan makanan. So dalam nak menghadapi kegawatan, kita kena standby dengan makanan terlebih dahulu, kita fikir. Sebab siapa ada makanan, pada ketika gawat, mereka akan menjadi bos. Mereka akan menjadi tuan. Kalau kamu ada emas, kamu gigitlah emas kamu tu. Boleh? Tak boleh? Kamu gigitlah duit tunai kamu tu. Kan? So jadi duit tunai yang kita ada, boleh jadi pada ketika kita dah gawat, kita nak beli makanan. So orang yang ada makanan akan boleh menaikkan harga, lalu kita yang ada tunai akan terpaksa membayar lebih. So sebab itu Nabi Yusuf alaihissalam beritahu pada kita, bila ada satu kekuatan yang besar, kita mesti tumpu kepada sektor pemakanan untuk rakyat, untuk negara. Sektor pertanian, sama ada makanan asasinya dalam konteks ini iaitulah gandum, dan juga yang lain-lain, contohnya ikan. Kalau zaman kita kan, ikan ada ayamnya, ada sayurnya, ada buah-buahan, apa saja yang bernama makanan daripada makanan. So jadi itu adalah perkara yang sangat penting. Kemudian yang seterusnya, Nabi Yusuf juga punya cara adalah mengajar perancangan reserve policy. So jadi sekarang ni bank negara ada reserve, bank komersial ada reserve, ada statutory reserve dan seumpamanya. Tapi ini reserve ini diajar oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan nak kena tahu reserve apa yang perlu kita ada. Dan kalau kita cari dalam internet, kita akan jumpa ada gambaran macam mana makhzan ataupun gudang simpanan yang dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wallahualam lah, nak kena check lah dia punya kebenaran dia. Tapi nak cerita, sampai ada makhzan ataupun gudang khas untuk simpan makanan. Okay, so sebelum kita pergi gudang khas tu, supaya saya sebut bahawa kita kena kerja lebih kuat. So bila kita dah tahu kita akan menghadapi kegawatan, kena kerja sebelum gawat itu tiba. Kita kena kerja lebih kuat
daripada biasa, bukan kerja lebih kurang. Ya, tapi kita sekarang ni dalam keadaan yang bermasalah. Kita nak kerja lebih kuat, kita ada PKP. Kan? So, jadi susah. So, kita boleh kerja lebih kuat tapi kita tak tahu direction mana kita nak pergi. Kita nak pergi teknologi lah, kita nak pergi elektronik ke, kita nak pergi mana. So, jadi kita tertinggal. Tak apalah, swasta biarkan mereka fokus kepada pelbagai, tapi pihak government dalam ibrah ataupun pengajaran daripada Nabi Yusuf ini mesti melihat kepada makanan. Khususnya sepadan telah ditutup. Orang negara lain tidak mahu lagi ekspor makanan keluar. So, jadi kita tak boleh import makanan. So kita kena makan untuk diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahawa statistik di negara kita, kita makan beras. So beras, tanah kita luas tapi beras kita banyak import daripada Vietnam, daripada Thailand. So kita tanah ada tapi tak cukup kerana kemalasan orang kita. Yang kedua, kerana kita tak ada teknologi yang betul. Jadi itu menjadi masalah. So dalam konteks ini bermakna kalau kita nak cuba apply kan apa yang Nabi Yusuf ajar, kena ada satu insentif khas untuk para petani untuk menyediakan reserve makanan untuk bertani pada ketika ini. So maknanya kalau ada stimulus yang dikeluarkan oleh mana-mana kerajaan sebelum menghadapi gawat, dia kena beri pada sektor pertanian. Itu sangat-sangat penting, ya. Bukan yang lain-lain saja. So jadi bila mana di sini juga disebut oleh para sarjana bahawa ia juga sekaligus mencipta kerja. So bila mana kena digemblengkan tenaga secara luar biasa untuk menghadapi zaman gawat yang telah nampak hampir-hampir sampai, so jadi akan banyaklah kerja yang akan timbul daripada pertanian tadi ni. Sebab dah dalam konteks Nabi Yusuf tadi, kerajaan pada ketika itu tak akan tumpu, so jadi banyaklah kerja diwujudkan. So jadi dia sekaligus membantu cycle ekonomi itu dengan lebih baik. Baik, kemudian fazaru fi sumbulih. Kemudian Nabi Yusuf kata tinggalkan dia di dalam bulir. So, jadi saya minta maaf sebab saya ni bukan petani yang mahir bahagian padi ni. Jadi tak mampu nak keluarkan detail ilmu-ilmu pertanian ni. Tapi saya dapat daripada bacaan daripada petani-petani di Mesir, contohnya Dr. Abdul Majid dan lain-lain, dia telah membuat research tentang cadangan Nabi Yusuf ini. Dan dia telah pun menyimpan gandum di dalam bulir dengan gandum yang telah ditelanjangkan daripada bulirnya itu dan disimpan selama 2 tahun. Bila disimpan selama 2 tahun, gandum yang telah dikopek daripada bulir dia itu dihilang 32% protein dia hilang. 32% protein dia hilang. Dan 20.3% berat dia hilang. Kerana di dalamnya ada air. So, jadi bila air tu kering, maka dia jadi cepat rosak dan khasiat dia pun turun. Tapi bila dia kopek yang dalamnya ada bulir itu, dalam 2 tahun simpanan yang tidak ada penjagaan kepada climate, kepada cuaca, kepada humidity, kepada kelembapan, dia biasa sangat. Dia dapati bahawa kesegaran gandum itu kekal 100%. Dalam Allahu Akbar. Masya Allah, hebat kan? 100% kekal. Protein dia pun tak hilang walau 1%. Itu dalam keadaan penjagaan yang paling minimum yang tak jaga perudaraan dan seumpamanya. Jadi di situ kita dapat lihat kecanggihan plan daripada Nabi Yusuf ini alaihissalam. Kemudian illa qalilan mimma ta'kulun, yang telah kita sebutkan tadi, hendaklah kita kurangkan consumption. So jadi kalau kita nak cuba apply dalam keadaan kita sekarang ni, so biasanya kita belanja apa? Minta maaf, saya nak ambil masa nak cepat, so jadi saya tu pergi ayat ni dalam kehidupan semasa. So jadi kalau sebelum ni kita tengok ada TV berbayar, kita pasang aircon 24 jam, kita itu ini. So itu maknanya kalau kita ambil spirit of the ayah, kalau makan kita kurangkan daripada biasa, so yang lain-lain kita kena kurangkan. Maksudnya gitu.
kalau kita nak belajar daripada Nabi Yusuf punya strategi lah yang kita nak amalkan untuk tingkat keluarga masing-masing sebagai rumah tangga masing-masing kan. So jadi makanan pun kita kena kurangkan. So jadi dekat sini makanan ini ada reserve. So jadi adakah kita perlu ada simpan beras dalam rumah? Wallahualam. So jadi itu mungkin kerajaan dah banyak kali mengulang-ulang bahawa simpanan makanan kita cukup. So jadi kita harapnya betul-betul lah mencukupi lah. Tapi kalau siapa-siapa nak buat, saya tak tahu lah, sebab Nabi pun pernah ada disebutkan sunnahnya menyimpan beberapa makanan, tapi biasanya tak simpan pun Nabi sedekah lagi banyak bersimpan. Baik, jadi itu untuk ayat 47. Kemudian kita rasa saya dah cover banyak juga. Jadi ini adalah kebijaksanaan Nabi Yusuf ni memang disebutkan dalam surah Yusuf juga, ayat yang ke-22 kan, wa lamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. So itulah dia aplikasi ilmu dan kebijaksanaan hikmah tadi ini yang ada pada Nabi Yusuf. Okey, habis ayat yang ke-47. Okey, so ada apa-apa soalan? Kalau kita tak ada, kita terus kepada ayat yang ke-48. Tapi sebelum sebelum kita ke 48, kita nak pergi sebagaimana disebutkan oleh As-Salabi dalam kitab Fiqhun Nasr wa Tamkin fil Quran. Dia sebutkan bahawa dalam ayat 47 ini membawa erti dua perkara penting, iaitulah kena gandakan al-intaj, pengeluaran, dan kena kurangkan istihlak, consumption, bila mana kita berhadapan dengan kegawatan yang mendatang. Ya. Dan kemudian dikuatkan lagi dengan satu ayat, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Itulah famshu fi manakibiha, itu berjalan ya kamu di atas muka bumi itu, menunjukkan kamu bekerja. Itulah dia proses intaj yang kena ditambah. Wa kulu min rizqihi itu consumption. So jadi pengeluaran pun ada kat situ, istihlak, itulah penggunaan pun ada di situ. Wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Okey, so habis kita punya ayat yang 47. Boleh Ustaz Syari? Boleh kita sambung? Boleh Ustaz. Ada soalan Ustaz, macam mana? Ada soalan? Okey, boleh? Tak apa, saya bagi masa lebih baru Ustaz, jangan risau. InsyaAllah. Kalau Ustaz Zahrudin ada masa lah. Daripada Nabil Idris, adakah sesuai buat pinjaman dalam masa kegawatan ni? Saya tak tahu ada kaitan tidak dengan ayat 47, tapi kalau Ustaz ada komen mungkin boleh Ustaz respon sekarang, ataupun Ustaz boleh respon sekejap lagi, boleh juga. Alright, kegawatan ni kalau kita buat pinjaman, yang pinjaman tanpa faedah, okey. So jadi dia tak ada faedah langsung. Macam yang baru-baru ni saya nampak, kalau macam dalam konteks kerajaan kita telah memperkenalkan syarikat pemula untuk startup, ada pinjaman tanpa sebarang faedah. Yang itu. Tapi pinjaman yang ada faedah ataupun sama ada Islamic punya pembiayaan pun termasuk, kalau dia ada 3.5%. Kalau 3.5% ni kita punya keuntungan selepas tolak operation boleh capai ke 3.5%. Kalau kita punya bisnes kan ni demand tengah tinggi, macam sebahagian sektor sebagai contoh buat glove, sebagian contoh adalah ialah macam makanan-makanan asasi, bihun kan. Saya tahulah sebab saya pun ada kedai. So jadi bihun melaju, beras melaju. Kalau kita dalam sektor itu mungkin sesuai. Tapi kalau kita bukan dalam sektor itu, kita dalam sektor yang sedang bermasalah ni. Contohnya kalau sektor yang lain, sektor parcel delivery, food delivery, yang ini dia tengah demand banyak sangat. Macam Pos Malaysia beritahu dia punya parcel nak kena urus satu hari 770,000 parcel. Tu yang lambat sampai tu kan. So, sangat. So jadi kalau mereka ini nak buat pembiayaan untuk investment, untuk membanyakkan lagi tenaga kerja sebagainya, itu mungkin sesuai. Tetapi bagi orang yang bisnes sedang turun jatuh, yang ini ada masalah sikit. Jadi tidak sesuai pada ketika ini untuk
buat pinjaman, khususnya menggunakan kad kredit, khususnya gunakan kad kredit untuk membeli makanan asasi, lagilah tak sesuai dan ia akan dikira menjerut diri sendiri. Yang khusus dia lagi lagilah membunuh diri namanya. Kan? Pergi ke ayat 48, saya tak ada masa banyak kan. Okey, ayat yang thumma ya'ti min ba'di dhalika, ayat yang ke-48 kalau semua boleh rujuk. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidad ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tahun yang bagus tu, kamu kerja pun berganda-ganda tadi tu kan, proses in touch ataupun pengeluaran tu berganda-ganda, simpanan pun dah standby, kemudian datanglah waktu yang masalah itu. Ini hasil daripada takwil mimpi. So jadi kat situ yang pertama, kata para alim ulama. So antaranya Salman Audah pun ada sebut, Salabi pun ada sebut. Ini ulama-ulama apa nama tu contemporary. Dia mengatakan bahawa itulah dia maksud dia, bahawa kenanya sebab ini Nabi Yusuf dia dapat daripada mimpi, tapi bukan mimpi Nabi Yusuf tau, mimpi raja yang zalim, ataupun kalau tak zalim pun raja yang bukan Islam. Jadi maknanya ada ulama antaranya salah saya Qurtubi mengatakan harus untuk kita mengambil manfaat daripada orang bukan Islam. Okay. Itu usul Qurtubi kan. So jadi diambil daripada mimpi raja, tapi mimpi raja ni dua saja, iaitulah yang tahun pertama, tahun yang kedua, yang ketiga itu daripada ilham Nabi Yusuf AS sendiri, iaitulah yang tentang akan datangnya hujan tu, yang itu Nabi Yusuf punya. Maknanya 2/3 daripada raja, daripada pemimpin. Maka itulah dia maksudnya pemimpin, dia mesti, kalau dia tak dapat mimpi kan, dia tak reti mimpi, so dia kena ada teknologi yang macam boleh foresee apa yang akan berlaku. So jadi yang akan boleh apa nama tu, boleh jangka apa yang akan berlaku. So jadi macam mana cara dia? So zaman sekarang ni kita memang banyak, dia dekat peringkat bank, dekat peringkat syarikat korporat yang besar, semua mereka adanya sistem. Dan kalau dekat dia ada actuarial science kan, dia berkira banyak, dia anggap, dia ada risk management, dia ada hedging, risk management. Ini semua mesti dilakukan oleh sebuah organisasi besar, termasuklah sebuah negara, termasuklah sebuah keluarga sebenarnya, sebuah keluarga, ya. So jadi perlu, sebab kita kata kita tak ada mimpi, so kita kena ada cara untuk dapat. Sebab itulah data analysis, itu semua penting untuk mendapat seolah ta'bir atau takwil mimpi. Itu disebutkan oleh para ulama jugalah, dan saya rasa kelogikan itu ada untuk mentafsir. Baik, kemudian selepas itu datang 7 tahun yang sukar, yang kemarau. 7 tahun yang kemarau inilah yang juga pernah Nabi Muhammad SAW sebelum Fatu Makkah pernah berdoa kepada orang-orang musyrikin yang menekan orang Islam. Allahu alaika apa nama tu, sab'a sinin sab'a sinin Yusuf, iaitulah doa 7 tahun, bagikan mereka 7 tahun susah macam 7 tahun yang Nabi Yusuf sebut tu. Dan ianya makbul, sudah tentulah Nabi Muhammad berdoa, sampaikan lepas tu mereka makan pun tak cukup dan akhirnya terpaksa makan daun-daun dan belalang dan apa-apa lagi kan. So Abu Sufyan terpaksa datang jumpa Nabi di Madinah minta doa. Dan Nabi doa. Nampak rahmat Nabi yang doa tadi supaya didatangkan bala kepada mereka kerana kejahatan dan kemungkiran dan kemungkaran mereka. Bila mereka datang merayu minta bantuan, Nabi doa. Nabi doakan. Ya ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahawa Nabi doa hilanglah kemudian kesusahan itu. Baik, dan dirakamkan dalam surah Ad-Dukhan, Ustaz kan? Betul. Iaitulah Fartaqib, apa nama, Dukhan tu macam kematian mereka itu macam Dukhan kan. Baik, kemudian sab'un syidad, iaitulah kemarau yang besar, yang mana yakulna, kamu semua akan makan makanan yang kamu simpan tadi itu.
ma qaddamtu lahunna, yang kamu simpan untuk menghadapi 7 tahun ni. Illa qalilan mimma tusinun. Ayat dia, uslub dia sama macam atas tadi. Dia ada illa qalilan mimma ta'kulun, yang ini pula illa qalilan mimma tusinun. Kecuali sedikit yang kamu hendaklah kamu kalau tadi yang kamu makan, yang ini yang kamu simpan. Simpan apa ni? Kamu bukan simpan kosong, kamu simpan benih yang terbaik. Benih yang terbaik untuk tanam semula. Untuk tanam semula. Ya. So, jadi dalam ayat yang ini, kita boleh faham, yang pertama, kita boleh makan reserve kita. So, ada sebahagian orang, dia ada reserve tapi dia tak usik reserve dia. Maknanya tahun bawah tak usik. Habis bila nak, itu namanya haji bakhil. So, jadi kita bila kena harga awak, kita mesti pakai reserve. Jangan jadi haji bakhil. Malah kita pakai untuk diri, untuk keluarga, itu sedekah. Ya. Yang pertama. Yang kedua, sewaktu dalam keadaan kita makan apa yang kita simpan tadi itu, kita mesti ada something yang boleh growkan kita punya kemampuan untuk masa jangka panjang. So maknanya kita kena ada yang kita makan, tapi ada duit yang kita jangan duk habiskan. Ada duit yang kita kena cari jalan macam mana nak growkan dia dan letak di satu tempat yang sesuai. Macam ada orang zaman sekarang kata emas lah. Kan? Itu aset yang sentiasa meningkat harga dia, khususnya ketika minyak turun ni, harga emas memang mahal lah. Kan? Ataupun saham pun mungkin boleh jadi juga ketika jatuhnya pasaran ni. So harga saham dah murah. So waktu ni lah waktu membeli saham. Ada orang kata waktu tengah naik lah kita beli. Salah, waktu naik dia turun. Waktu turun dia naik. Jadi waktu ni lah kita beli saham-saham. Tapi kena pandai ilmunya. Tak ada ilmu dia, kamu dikira gambling lah. Letak main tikap saja kan. Jadi nanti akan baik. So dekat sini itu pengajaran yang kedua. Dan pengajaran yang ketiga yang saya sebut tadi, bahawa illa qalilan mimma tuhsinun, disebut dan dihuraikan ia adalah benih-benih untuk kita recycle tanaman dan bila lepas ni hujan turun, ya. Baik, jadi kita pergi, itu adalah ilmu penanaman lah. Kepada yang akhir sekali punya ayat, thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Iaitulah, dan kemudian datanglah selepas tahun susah itu tahun yang beroleh rahmat hujan. Hujan yang mendapat kepada ramai manusia, wa fihi ya'sirun, dan pada ketika itu mereka memerah hasil daripada pelbagai jenis tanaman tumbuh dengan hebatnya, hasil daripada anggur, zaitun, maknanya benda-benda yang sampingan pun dapat tempat. Kalau dulu waktu sebelum susah itu kita tumpu betul-betul kepada makanan asasi yang paling utama. Tapi bila dalam keadaan yang dah pulih, kita boleh tumpu pada makanan-makanan sampingan yang lain, ya, dan proses-proses ekonomi sampingan yang lain. Tapi maknanya kena ada direction untuk menentukan apakah dia yang paling utama untuk kita lakukan untuk kita hadapi waktu gawat. Itulah secara ringkas dan mudah. Saya sudah masuk 30 minit dah kan. So kita lebih panjang sampai pagi ni. So jadi saya rasa itulah tafsiran mudah yang saya combinekan daripada kitab-kitab Turath, tafsir Turath. Saya boleh sebut nama tadi. Jadi kitab Tabari, Ibnu Katsir, Qurtubi, dan juga kitab yang moden sikit macam Tahrir Tanwir, Ibnu Ashur, dan juga ada pandangan-pandangan ulama kontemporari, supaya kita boleh dapat sedikit kefahaman lebih lagi bagaimana nak aplikasikan dalam konteks zaman sekarang. Cuma yang kita nak sebut juga, kita mungkin padi ni saya tak ada ilmu lah. Jadi kalau orang kat Kedah, mereka mungkin buat eksperimen lah. Kalau mereka tua itu, mereka tak keluarkan daripada tangkai, sebab dia punya bentuk gandum tu dengan padi tu dalam tangkai, dalam bulir dia tu nampak lebih kurang sama. Buat test ke, bolehlah kita test kan, tengok bagi mereka yang dalam bidang inilah. Baik, jadi kesimpulan akhir, boleh ya saya? Kesimpulan akhir Ustaz? Ustaz, kesimpulan, ada soalan Ustaz, kalau boleh diraikan ke kalau Ustaz ada masa?
Saya bawa kesimpulan tu kita lain soalan. Soalan Silakan kadang-kadang Ustaz. dia soalan lain. Okey, semua kena dengar kesimpulan daripada Ustaz. Kesimpulan saya yang pertama sekali, daripada pengajaran kita, perlu ada sentiasa pelan jangka pendek, sederhana dan jangka panjang. Kalau dah buat, cantik. Di peringkat keluarga, di peringkat negeri, di peringkat negara. Ya, untuk menghadapi kawan. Dan kemudian yang kedua, perlunya ada pemakluman kepada orang di bawah kita. Contohnya keluarga kita, rakyat kita, bahawa kita akan menghadapi kekawatan. Dan kalau dalam konteks ekonomi moden, 2 kali GDP pada 2 kuarter, 2 suku jadi turun daripada tahun dan suku sebelumnya. Contohnya sebelum ni 4.7, turun kepada 4.2, turun lagi, satu suku lagi turun kepada 2.5. Itu gagawat lah maksudnya. Jadi kita sebenarnya turun bukan positif, negatif pun kita turun. Kan kita sebut negatif 2 ke mungkin kan. So jadi memang, tapi kita betul-betul pasti akan nak menghadapi kekatan. So jadi yang sebaiknya kalau kita belajar daripada kisah Nabi Yusuf, bahawa kena dimaklumkan dan kena mendapat kesedaran, awareness ini perlu diberikan kepada rakyat jelata supaya semua peringkat bersedia. Ya, bersedia dengan apa? Bersedia yang pertama dengan makanan asasi mereka. Priority pertanian. Dan berikan tumpuan, berikan bajet setakat yang mana ada untuk lajukan lagi pertanian ini, keluarkan hasil lebih daripada kebiasaan. Ya. Kemudian maknanya reserve makanan sebab dia adalah sustainability punya ni. Yang seterusnya juga adalah ilmu untuk belajar cara simpan aset kita. Cara kita yang pertama aset makanan tadi, iaitu dalam bulir tadi, dan termasuklah aset-aset yang lain. So sekarang ni kalau kita ada duit cash, kita simpan cash tu dalam bank yang paling baik ataupun dekat bawah bantal ke ataupun dekat mana. So jadi pada waktu ni contact lah financial planner ke untuk mungkinlah nak letak kat unit trust yang jangka pendek kan, ataupun nak letak kat takaful ke, atau nak beli aset rumah bagus tak sekarang ni kan, tanya orang property lah. Macam-macam semua peringkat ada ilmu dia. Saham nak beli saham ke, kalau nak beli saham apa, saham yang untuk capital gain ke atau saham yang membawa kepada dividen, kena tahu kan. Ni kalau CDS pun tak tahu kan, tak reti nak buka, macam mana nak saham kan. So jadi dah kena start belajar maksud dia. Sebab kalau Nabi Yusuf tadi kita simpan gandum, kita nak simpan duit cash ni kan, macam mana supaya dia tidak dimakan oleh inflasi yang akan teruk. Inflasi mengurangkan kita punya kuasa beli. Kalau dulu kita ada RM100 beli sekian, akan jadi kurang nanti. So jadi kita kena ready. Kemudian yang seterusnya, kesatuan dan clear guidance, sebut tadi kesatuan semua peringkat. Kemudian yang seterusnya, galakkan create kerja dan versus menganggur. Jadi pada ketika ini kita tak boleh memilih kerjaya. Jadi apa saja kita dapat, kalau kita ni kelulusan accounting, aku nak jadi accounting, aku ada pengalaman 4 tahun, sekarang ni kena buang kerja, so nak gaji 8,000, lupakan dulu yang ideal itu. So kita kena apa-apa jadi rider pun rider lah kan, nak bawa Grab tak ada orang nak naik Grab sekarang ni, tak berapa ramai. So jadi kita jadi rider yang paling banyak sekali. So jadi boleh lah. Atau kalau nak niaga memasak dan hantar ke rumah orang dan seumpamanya, tak kira lah. Tapi yang penting kerja kena jalan. Sebab Nabi Yusuf ajar tadi, famshu fi manakibiha, ya. Dan tak boleh, maknanya kalau kita duduk rumah sekali PKP, tapi duduk rumah yang bekerja, bukan berehat. Ya, so jadi kita kalau tak ada sangat kerja, belajar, sebab ilmu itu akan memudahkan kerja. Tanpa ilmu tidak akan ada kerja. Ya, so jadi kita kena ada self improvement pada ketika gawat ini. Dan apa yang kita nak improve, kalau dari sudut pertanian kita tak ada, kita boleh dari sudut teknologi. So belajarlah programming ke, belajarlah jadi agent kepada produk tanpa berbayar ke, jadi affiliate ke, jadi dropship yang tak perlu cost. Ya, so jadi kita buat 2, 3, 4 kerja, multitasking pada ketika ini. Kena sibuk sebenarnya daripada rumah dan bukan berehat. So, jadi saya rasa itulah antara yang dapat saya kongsikan secara ringkas sebelum kita layan
soalan-soalan Ustaz Syarif. Silakan. Terima kasih banyak-banyak pada Dr. Zahruddin Abdul Rahman. Untuk makluman semua yang menonton hampir 600 orang lebih, Masya-Allah. Al-Fadhil Ustaz juga adalah pengarah urusan Elza Group. Hampir 3-4 kali juga saya berkunjung ke kedai Ustaz masa duduk di Gombak dululah. Alhamdulillah. Saya berjaya create 7 P yang Ustaz buat kesimpulan. Saya harap rakan-rakan yang baru menonton dapat tangkap rumusan yang Ustaz buat tadi. Cuma saya olah jadi 7P. Pelan jangka panjang dan pelan jangka pendek, satu. Yang kedua, pemakluman kepada orang di bawah kita. Yang ketiga, pertanian, sektor yang mesti diberikan perhatian sebab reserve makanan. Yang keempat, penyimpanan, ilmu tentang macam mana nak simpan aset. Yang kelima, pasukan pemerintah dan rakyat bekerja kena bersama. Yang keenam, pekerjaan jangan cerewet untuk mengelakkan pengangguran. Yang ketujuh, pelajari ilmu baru dalam tempoh PKP, jangan berehat ya, sebab kita kena bersedia dengan sebarang kemungkinan. 7P yang sangat berharga. Tafsir kepada tafsir mimpi Raja Mesir. Yusuf alaihi salam mentafsirkan Raja Mesir. Alhamdulillah hari ini Dr. Zahruddin membantu kita untuk nampak hebatnya Al-Quran sentiasa kekal relevan sampai hari kiamat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi kalau saya rasa soalan memang sampai ke petang kita akan banyak soalan diajukan. Jadi saya mohon maaf awal-awal kalau tidak semua soalan dapat dijadikan dapat kita tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Cuma ada 2 soalan saya kira mungkin berkaitan dengan topik daripada Puan Azizah Aling. Silakan Amin. Okey. Ustaz, jika kita mahu buat stok simpanan, berapa banyak jumlah ataupun persentage yang syar'i untuk simpan? Oh, okey. Stok simpanan makanan ke ni? Baik. Kalau stok simpanan makanan, so jadi kita kena buat anggaran keluarga kita punya makanan. So sekarang ni kena buat kira-kira dengan jelas mana consumption biasa kita, berapa yang kita mampu untuk potong, dan kemudian dengan anak-anak kita, contoh kalau ada anak-anak semua sekali kan. Kemudian kalau tadi dalam kisah Nabi Yusuf tadi diuraikan oleh sebahagian ulama, simpanan itu untuk 2 tahun. Walaupun tadi 7 tahun kan. Dia maknanya ada 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Maknanya 2 tahun, lepas tu dia akan consume. Lepas tu 2 tahun dia consume. So maknanya simpanan tu untuk tempoh jangka terlalu panjang tu sukar. So jadi dia akan buat stages by phases. So jadi kalau kita pun jenis begitulah. Kita sekarang ni, sebab tu sekarang ni dengan semua resources yang ada di tingkat pemimpin, patut boleh memberikan garis panduan. So kita jangka berapa lama? Kita jangka 6 bulan lepas ni memang bermasalah. Lepas tu 1 tahun lepas ni bermasalah. So jadi berapa lama? Saya pun tak boleh nak buat jangkaan sebab saya tak ada data. Kan? So jadi kalau kita ada data, kata dia okey, vaksin tak akan siap dalam tempoh kecuali awal tahun depan sebagai contoh. Nak sampai kepada kita pun tak tahu. So jadi 6 bulan. So jadi bagi 2 tahun. So kalau yang baik ni 1,5 tahun ke 2 tahun terlebih dahulu. So macam mana kita nak simpan sebanyak tu? Kan? So, jadi kalau satu kampit beras kita beli banyak-banyak pun, kita letak pun kat rumah, boleh jadi rosak, masalah juga. So jadi ini perkara yang kita perlu resolve. Ya, saya pun tak ada jawapan magic stick yang boleh kata. Cuma sebab saya, kalau peringkat saya tak salah, saya simpan kat kedai saya je. Cuma semua yang lain-lain tu kita peniaga pula tak dibenarkan untuk hoarding, tak dibenarkan untuk simpan. La yahtakiru illa khati', Nabi sebut, iaitulah tidak boleh peniaga untuk simpan barang-barang asasi ni nak sengaja nak biar harga naik, tak boleh. Tapi kalau untuk simpan, okey. So jadi bagi saya bolehlah kita simpan untuk 3 bulan terlebih dahulu yang agak rasional kan. 3 bulan. 3 bulan terlebih dahulu agak rasional pada ketika ini. Sebabnya kalau kita pakai zaman sekarang punya kiraan per quarter. So per quarter dalam 3 bulan lah. 12 bagi 4 kan. So jadi memang 3 bulan lah, itu konteks zaman sekarang ni. Jadi kita fikirkan 3 bulan per 3 bulan.
Itulah pandangan ringkasnya. Terima kasih Ustaz Zahrudin atas pencerahan. Mungkin satu lagi Ustaz daripada Muhammad Najdi. Apakah hukum markup loan rumah atau guna duit lebihan dan guna duit lebihan tersebut untuk perkara lain? Dalam tempoh sekarang khususnya. Loan rumah. Okey, contohnya markup loan rumah ni untuk siapa-siapa yang tak faham soalan ni adalah contohnya rumah yang kita nak beli tu harga dia 250,000. Tapi bila kita pergi buat application, kita sembang dengan orang bank tu, kita kata kita nak minta lah, sepatutnya kita boleh buat pembiayaan 90% kan kalau rumah yang pertama. Tapi kalau rumah yang seterusnya tak boleh dapat dah. Kalau rumah yang ketiga memang tak boleh dapat dah, 70% je paling banyak. So jadi kita pun sembang-sembang dengan dia supaya dia boleh bagikan pembiayaan 100% kan, sebab kita nak masukkan harga untuk guna untuk renovation dan seumpamanya lah. Jadi apa yang kita kena faham, kalau kita nak guna, untuk apa kita nak guna duit tu? Kalau kita gunakan duit yang markup tu untuk kita buat benda-benda yang akan susut nilai, rugilah. Rugi, bukan waktu je. Contohnya kita buat dapur lebih-lebih cantik sangat. This is not the time. Tapi kalau kita gunakan duit cash itu untuk kita beli barang ataupun simpan dan invest, kalau kita pakai simpan pembiayaan rumah berbanding dengan pembiayaan peribadi memang betul lagi mahal lah. Pembiayaan peribadi lebih mahal daripada pembiayaan rumah dari sudut calculation dia, sebab pembiayaan peribadi biasanya ada menggunakan flat rate, tapi pembiayaan rumah gunakan monthly rest ataupun outstanding balance. So jadi kat situ kalau kita gunakan duit lebihan itu untuk investment, kena tahulah investment yang mana yang lebih banyak daripada yang bank ambil. Kena kira lah. Tapi soalan yang asas lagi, soalan daripada penanya ni mungkin, adakah boleh kita buat macam itu? Jadi selagi mana bank menganggap ia tidak ada unsur penipuan, hukumnya harus. Sebab ini mana-mana Islamic bank, kita akan buat penjualan dan pembelian komoditi. So jadi kita nakkan, patutnya kita beli rumah 200,000 je, tapi kita buat 250,000. So kita buatlah penjual beli aset komoditi dengan harga yang lebih tinggi. So kalau bank tak ada masalah, tidak ada bercanggah dengan mana-mana klausa dalam pembiayaan produk itu, maka hukumnya harus. Tapi kalau ada unsur penipuan, tipu dengan bantuan daripada pegawai bank, maka hukumnya haram lah. Mana rasyah tak lain Nabi kita, siapa yang menipu bukan daripada kami. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Zahrudin. Untuk makluman Ustaz, 2-3 komen juga yang dalam bidang pertanian melengkapkan perbincangan kita, khususnya dalam hal-hal menyimpan makanan yang diperoleh untuk tempoh yang masa yang panjang. Terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan yang melengkapkan perbincangan, dan tolong ya rakan-rakan semua untuk notakan balik. Saya sendiri pun rasanya kena dengar kali kedua ni, sebab banyak istilah-istilah yang saya baru belajar, tidak terkecuali juga perkara-perkara yang menampar-nampar saya disebabkan tidak membuat persiapan dengan baik menjelang kegawatan yang kita semua sedia maklum. Saya harap rakan-rakan boleh notakan balik apa yang Ustaz telah sebutkan dengan istilah-istilah yang telah Ustaz sebutkan tadi. Admin, ada lagi soalan? Kalau yang berkaitan dengan tajuk, mungkin satu lagi. Okay, last one minta maaf pada semua, ini last one dari Amani Syazwani. Adakah lebih elok untuk simpan saving dalam bentuk emas segawat, atau simpan dalam bentuk wang ringgit? Ustaz, kalau ada. Okay, simpan dalam bentuk emas, satu yang kita kena faham, kita kena tahu kita beli emas daripada siapa. Yang kedua, macam mana kita nak tahu emas tu tulen. So saya nasihat, kalau nak beli emas, belilah daripada Yapim, Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia. Dia telah pasti bahawa emas tu tulen. Saya sendiri dah pernah tengok dia punya mesin, dia ada 4 mesin, 4 jenis mesin cek ketulinan tu. Jadi kalau jangan beli tepi jalan biasa ni, bahaya. Yang kedua, lepas kita beli emas, yang kedua kita kena tahu kita nak beli emas denomination berapa. Denominasi ni maksud dia gram je.
Dia ada yang 1 gram, ada yang 5 gram, ada 10 gram, ada yang 50 gram, ada 20 gram, 1 kilo, sampai 80 lah. So, jadi kalau kita beli, kita kena tahu, kena plan. Kita nak jual pada siapa kalau kita beli ni? Jadi kita nak jual kat bank tak terima. Kalau mas Yapim terima. So jadi kita kena tahu siapa nak. Kalau kita beli daripada kawan kita, kita pergi bawa ke syarikat-syarikat kedai emas, mereka akan ambil susuk nilai yang tinggi. So kita kena tahu dulu, kedai mana kita nak target untuk jual. Kalau kita bukan mas Yapim lah. Kalau Yapim akan beli, insyaAllah. Kalau bukan Yapim, maka mas mana ni? Berapa susuk nilai dia? Berapa susuk nilai? So, jadi yang ketiga, adakah kalau kita nak jual, mudah? Jadi kalau kita nak jual kat Ustaz Syahri contohnya, kawan kata dah kan, Ustaz Syahri nak beli ke? So jadi emas simpan bagus, tapi liquidity dia problem nanti. Iaitulah bolehkah kita jual dengan cepat kalau kita nak pakai besok duit? Mudahkah kita nak cek orang yang nak beli? Sebab tu jangan beli emas 1 kilo. Walaupun harga emas 1 kilo per gram dia lagi murah berbanding harga gram kecil-kecil. Tapi sebab mudah dijual, maka harga emas kecil-kecil tu, gram tu jadi mahal. Jadi kalau kita beli, yang paling baik sebenarnya untuk membeli emas daripada kita adalah kawan-kawan kita. Itu dengan cara kita buka kat internet, kita tengok harga pasaran, cakap, okay, harga pasaran banyak ni, aku jual kat engkau harga murah sikit. 2% daripada harga pasaran. Setuju tak? Dia cepat setuju. Itu teknik dia. Kalau kita jual dekat syarikat mana-mana, memang kita akan rugilah biasanya. Bukanlah rugi, biasanya banyaklah dia tolak tu. Sebab dia orang reti bersama, kawan-kawan tak pernah reti. Kan? Bocor rahsia lah. Tapi yang keduanya, kita kena kenal kawan-kawan kita. Kalau kawan-kawan kita semua jenis tak berduit, tak boleh jadi lah. Emas is not the choice. So kita kena pergi dengan syarikat. Kalau kawan-kawan kita jenis berduit juga, so jadi barulah sesuai untuk kita beli emas. Dan beli emas pula, jangan beli emas perhiasan. Emas perhiasan, dia punya susuk nilai dia 25 ke 30%. So rugi. Dia buang dia punya workmanship tu, arts tu. So kena beli emas jongkong, wafer. Okay? Jongkong. So jadi sebab tu bagi saya, emas ni kalau tuan-tuan nak simpan jangka panjang, sesuai. Tapi jangka pendek kalau tuan-tuan sendiri pun sakit depan ni nak pakai duit cash tak ada, ini nak kena tahu circle of friends kita dan seumpamanya. Kemudian kalau kita, maknanya boleh kita berpelbagaikan, many basket lah, ada emas kecil sikit-sikit. Tapi ingat emas ni cabaran yang besar juga adalah tempat simpan dia. Ada orang dia tak reti nak simpan kat mana. Sebab dia emas, simpan kat sini kan hilang, lepas sini lupa. So macam mana nak buat? Kan? Kalau ada peti besi, baguslah. Tapi kalau tak ada peti besi, lupa. Dia lupa. Jadi itu adalah cabaran. Kalau letak dekat bank, dia akan ada tempat simpan, tapi ada upah simpan. Ada juga orang, dia emas ni, kalau Yapim dia bagus, dia ada ekosistem, dia beli emas daripada Yapim. Bila kita nak perlukan cash, kita pergi kat Yapim, kita arahnukan dia. Macam orang beratur pasal kan. Arahnu Yapim, saya dapat maklumat, dia punya satu cawangan dia sampai beribu-ribu lah. Menunjukkan orang kita menggunakan cara simpanan dengan arahnu, itu juga bagus sebenarnya, sebab kita ada emas, kita letak kat situ, kita dapat cash, kita gunakan cash. Kita ada cash balik nanti, kita tebus balik, kita dapat emas kita balik. So jadi dia lebih maknanya beringat-ingat. Sebab kalau kita macam pinjam duit biasa, kita tak beringat, duit habis. Tapi ini duit habis, emas kau tak dapat balik tau. Khususnya emas kita yang very sentimental. Emas masa kahwin tu, emas masa tunang, emas masa birthday, emas masa mak bagi. Emas-emas yang susah kita nak, yang kita sedih nak hilang tu, yang itu bagus kita bukan. Sebab kita akan bersemangat nak minta balik nanti, nak dekat tebus. Okey. Gitulah lebih kurang. Terima kasih banyak-banyak kepada Fadil Ustaz Zahrudin Abdul Rahman. Saya kira kita semua tidak mahu agar sesi ini tamat kerana sangat seronok menikmati ilmu yang kita tadah daripada para ulama. 6.30 hingga 7.30 pagi, satu pengalaman yang saya kira barangkali tidak pernah kita kecapi, di mana kita dapat melihat relevannya ayat Al-Quran dalam solusi keadaan masalah semasa. Dan mudah-mudahan semua tidak lagi mendekati Nabi Yusuf hanya kerana ketampanan baginda, tetapi kerana kejeniusan idea yang dilontarkan oleh Nabi Yusuf, yang sebenarnya kalau saya boleh tambah,
idea baginda untuk kerajaan Mesir bertindak tadi adalah dari dalam penjara, belum pun lagi dibebaskan. Ya, kerana Allah Taala menonjolkan bagaimana akhlak Nabi Yusuf alaihi salam yang ada sebab untuk tidak mahu keluar lagi daripada penjara. Dan satu perkara lagi kalau saya boleh tambah sedikit, kebetulan Ustaz baca satu kitab yang ditulis oleh Syekh Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi, ulama kontemporari dalam Kesatuan Ulama sedunia pun. Yusuf dalam hal ayat yang kita bincang tadi menonjolkan satu teladan, ya walaupun negara itu negara yang tidak beriman, raja itu raja yang tidak beriman, tetapi Muslim adalah mereka yang memberikan manfaat kepada seluruh manusia walaupun belum beriman. Ya nafi'an lil ghair. Jadi itu antara akhlak yang sangat besar kita pelajari pada pagi ni insya-Allah. Jadi jangan lupa ziarah Elza di Mutiara Gombak Ustaz. Ya. Di Mutiara Gombak, pekan daya saya dah pindah Bangi Ustaz, jadi tak dapat nak berkunjung dah ke sana. Dan diharapkan rakan-rakan semua dapat terus bersama dengan Tadabbur Center dengan segmen-segmen Tadabbur bersama Murabbi yang seterusnya insya-Allah. Nantikan kejutan-kejutan daripada kami dengan para ulama seterusnya pada esok dan seterusnya. Terima kasih banyak-banyak Al-Fadhil Dr. Zahruddin Abdul Rahman di atas kesudian bersama dengan Tadabbur Center. Wa jazakallahu khairan katsira. Dan terima kasih seterusnya kepada seluruh para penonton yang menonton hingga ke hujung rancangan. Ustaz, kita jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.